Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari pada semua. Okey, baik. Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita berjumpa lagi pada minggu ni, iaitu minggu keempat PDPR 3.0. Okey. Kita dah masuk bab 5. So hari ni kita nak teruskan pembelajaran kita dalam menghabiskan silibus. Okey. Okey, jom kita mula. Okay, baik. Okey, so hari ni kita nak belajar pasal fenomena seterusnya dalam gelombang, iaitu fenomena pembiasan gelombang. Kita dah lepas fenomena pantulan, resonance, kita dah lepas pelembapan. So ini kita nak tengok adalah pembiasan gelombang. So gelombang pun mempunyai pembiasan juga. Okey, baik. Pembiasan gelombang, yang paling ketara sekali kita boleh tengok adalah pembiasan gelombang air, iaitu yang kalau kita tengok daripada pandangan atas kita akan nampak secara jelasnya bahawasanya gelombang ni mempunyai pembiasan apabila kita tengok daripada pandangan atas. Okey. Lagi-lagi bila dia bergerak antara dua medium yang berbeza kedalaman. Yang mana kalau kedalaman tengah laut, contohnya gelombang tengah laut, kita tengok gelombang dia lebih tenang. Lebih tenang je. Tapi bila dia sampai ke tebing ataupun ke tepi pantai, kita akan tengok gelombang tu lebih mengganas. Dia lebih mengganas. Kita tengok dia lebih obvious dia punya gelombang tu. Di tengah laut pun ada gelombang sebenarnya, cuma berlaku pembiasan kita tak nampak sangat. Pembiasan gelombang air macam mana? Pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju gelombang apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke satu medium yang lain. Ataupun gelombang air, dia perubahan medium tu adalah perubahan medium dari segi kedalaman dia. Kalau dia berubah daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, dia mengalami pembiasan. Okey. Pembiasan ni adalah perbezaan kelajuan. Mula-mula dia laju, lepas tu dia makin perlahan. Okey. Ataupun dia mula-mula dia perlahan, lepas tu dia bergerak semakin laju. Okey, contoh ni gelombang air itu bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan air cetek. Kawasan dalam ke kawasan air cetek. Macam gini ada dalam satu bekas tu, dalam satu bekas tu saya buat berbeza kedalaman sini. Sini air. Okay. Maksudnya sini air dalam. Sini jam dulu. Air dalam, sini air cetek. Air cetek ni disebabkan oleh ada ni. Saya letak satu benda ni. So sini dia cetek dia tak dalam maksudnya. Sudah nak habis bateri. Sekejap. Okey.
So gelombang air ni bila dia bergerak daripada air yang dalam ke air yang cetek, laju dia semakin berkurang. Okey. Kalau kita tengok rumus balik, V sama dengan F lambda. Apa hubungan V dengan lambda? Jika kita tengok sini, hubungan dia adalah berkadah terus. V bertambah, lambda bertambah juga. Bertambah. Okey. Jadi dalam situasi ini, air dalam ke air cetek dia bergerak, katakanlah dia bergerak daripada air dalam ke air cetek. Okey. Laju dia semakin berkurang. Bila laju berkurang, panjang gelombang dia juga semakin berkurang. Kalau kita tengok mula-mula dia jauh gitu. Tapi dia semakin ni, dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Okey. Jadi sini panjang gelombang dia, panjang. Tapi bila dia menghampiri pantai ataupun menghampiri kawasan cetek, panjang gelombang dia jadi pendek. Jadi pendek. Okey. Bila panjang gelombang dia pendek, sebab tu kita nampak bila dia menghampiri tepi pantai. Okey, kita tengok, oh, ada gelombang air. Tapi tengah laut tak nampak pun sebab panjang gelombang dia terlalu panjang. Kita tak nampak alur tu. Gitu. Okey. Tapi ni adalah pandangan daripada sisi. Pandangan sisi. Okey. Dia yang berubah hanyalah panjang gelombang. Panjang gelombang berubah, laju juga berubah. Yang lain tak berubah. Frekuensi pun tak berubah. Frekuensi tetap sama. Okey. Dia tak berubah. Cuma yang berubah adalah panjang gelombang dan laju. Okey. Kalau kedalaman dia tu dalam satu bekas, contohnya dalam satu bekas gini dalam satu bekas ni, pandangan daripada atas ni. Pandangan daripada atas. Lepas tu bekas tu saya buat gini. Saya letak bongkah. Bongkah kaca lah katakan. Saya letak bongkah kaca. Okey. Jadi sini air dalam. Air. Saya zoom. Sini air dalam. Sini air cetek. Okey. Kalau untuk soalan atas ni, kita mudah tengok. Sebab bekas dia kalau kita tengok daripada pandangan depan, pandangan atas, bekas dia duduk gini. Tempat ni, tempat dalam ni. Tempat dalam dengan tempat cetek tu. Maksudnya sini air cetek. Sini air dalam. Okey, bolehlah kita tengok ni. Tapi kalau kedalaman air dia tu dia tak menegak. Dia ada serong gini. Dia ada serong gini. Okey, bila dia bergerak daripada air dalam ke air cetek, dia akan mengalami perubahan arah. Okey kan? Kalau ni hijau lah. Okey. Sini gelombang mari. Gelombang mari. Okey. Gelombang mari. Lepas tu dia pergi ke kawasan cetek. Dia kalau bekas tu straight saja. Kalau bekasnya straight gini. Okay, silap. Kalau bekas dia macam hak tadi, hak saya atas dia straight gini. Straight gini ni air dalam cetek. Okey, cara lukis dia mudah. Kalau air dalam, panjang gelombang dia panjang. Dia jarak jauh. Tak? Bila dia pergi ke air cetek, dia jarak gelombang dia jadi pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contohnya gitu. So kita tengok dengan jelas daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, panjang gelombang dia jadi pendek. Tapi apa akan jadi kalau kawasan dalam tu dia ada macam ada nyerong sikit. So sini dia mengalami pembiasan. Dalam masa yang sama, pembiasan tu telah mengubah arah gerakan. Mula-mula cara kita nak lukis,
kita lukis dulu arah perambatan dia. Arah perambatan dia straight gini. Straight gini. Okey, dia straight, dia ada garis normal. Sini garis normal. Okey. Bila dia halaju dia semakin berkurang, pembiasan tu dia akan mendekati garis normal. Jadi arah dia mula straight, dia akan jadi gini sikit. Mendekati garis normal. Arah dia. Dia mendekati garis normal. Okey. Jadi bentuk dia tak jadi gini dah, dia jadi lebih rapat gini. Gitu. Dia rapat lagi ni, rapat lagi. Kalau kita lukis secara comelnya, dia akan rapat ni sini. So bila dia lalu kalau antara dua gelombang tu dia tak berbeza, maksudnya dia lurus gini saja, arah perambatan dia tak berubah. Dia boleh lalu straight je. Tapi kalau nyegong dia akan berubah. Dia akan mendekati garis normal. Sebab tu kalau awak tengok dalam baldi, okey, katakanlah dalam baldi tu ada dua kedalaman tak. Kalau awak tengok dia bentuk gini lah kalau kita tengok daripada atas ni. Mula-mula dia jauh jarak ni. Ni panjang gelombang dia ni. Panjang gelombang. So bila dia masuk kawasan cetek dia semakin rapat-rapat, dia semakin perlahan. Daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, mula-mula dia rapat, lepas tu dia semakin menjauhi. Okey. Ya ada ni kalau eksperimen atas talian. Cuba kita tengok dah. Ya. Simulation. Sekejap interaktif. Kalau azan, kita berhenti lah azan kejap.
Okay, baik kalau dia bergerak daripada kawasan air dalam ke kawasan air cetek, dia akan mengalami perubahan arah dia mendekati garis normal. Ni garis normal ni warna biru titik-titik putus-putus kan. Okey. Garis normal ni sentiasa berserenjang dengan garis antara dua medium tu, dua perbezaan kedalaman tu. So dia akan mendekati. Kalau dia daripada kawasan cetek ke kawasan air dalam, dia akan menjauhi. Okay? Dia akan menjauhi garis normal. So kesan-kesan pembiasan ke atas ciri gelombang yang berbeza adalah arah. Okay? Arah dia berbeza. Yang kedua, dia berbeza dari segi panjang gelombang. Okey, kawasan dalam panjang gelombang dia panjang, kawasan cetek panjang gelombang dia pendek. Okey. Frekuensi tak berubah, laju pun tak berubah. Laju dia ikut panjang gelombang Panjang gelombang jadi pendek, maka laju dia pun berkurang. Okey. Arah perambatan dia pun macam saya cerita tadi kalau daripada cetek ke kurang cetek ke dalam, dia akan menjauhi garis normal. Kalau dalam ke cetek, dia akan mendekati garis normal. Segini. Kalau ni kawasan cetek, ni kawasan dalam. Okey. Daripada ni dia akan begini Okey, dia akan mendekati daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Kalau kawasan cetek ke kawasan dalam, dia akan menjauhi. Okey. Yang pertama awak kena lukis dulu. Kalau dalam soalan periksa dia biasa dia suruh lukis. Dia wis paruh gini. Dia wis paruh ni paruh ni, awak kena lukis jadi gini. Daripada A jadi B. Okey. Yang pertama kita kena lukis arah perambatan dia dulu. Arah perambatan dia ni mesti lurus gini. Gitu. Okey. Bila dah dapat arah perambatan ni, kita boleh lukis garis normal. Okey, garis normal. Lepas dah ada garis normal, barulah kita tahu dia akan nampak dia mendekati garis normal. Gitu. Kalau lakaran tu, kita lakar saja, tak perlu tepat. Okey. Lepas tu barulah kita lukis gelombang yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek, rapat-rapat. Sebab dia berada di kawasan yang cetek. Okey, fenomena-fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita waktu siang, kita ada dengar tak bunyi jam berdetik? Ada? Tak ada. Jangan jam bunyi tik. Lah. Tapi kalau waktu malam kita tengah nak tidur tu, kita boleh bunyi jam bergerak atau berdetik dengan lebih jelas. Tik, tik. Bunyi waktu malam. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab apa siang hari kita tak mendengar, malam hari kita lebih mendengar. Okey, ni sebab dia. Berlakunya pembiasan gelombang. Okey, pada waktu siang bunyi tidak kedengaran dengan jelas. Okey, disebabkan oleh pada waktu siang di permukaan bumi banyak udara panas. Udara panas ni dia kurang tumpat. Dia kurang tumpat, maksudnya jarak antara molekul dia tu lebih jauh. Sebab dia panas, dia geruk. Okey. Bila sesuatu mengeluarkan bunyi, udara panas ni dia akan membiaskan bunyi itu menjauhi bumi. Dia akan membias menjauhi bumi. Pada waktu malam, udara sejuk duduk di bawah, udara panas naik ke atas. Tak? Pada waktu malam kan sejuk. Tak? Okey. Jadi bunyi ini akan dibias mendekati bumi.
Sebab tu kita dapat dengar dengan jelas. Sama juga orang yang tinggal di kawasan kereta api, kereta api lalu pada waktu malam memang jelas dia akan dengar. Kadang-kadang tu mula-mula kalau orang baru pindah duduk, memang dia tak boleh tidur, bunyi bising. Tapi bila lama okey lah. Tapi pada waktu siang bunyi tu macam biasa je. Pada waktu malam jelas kedengaran. Right. Dia menjauhi bumi disebabkan oleh udara panas. Dia dia kurang tumpat, halaju dia laju, halaju dia laju. Lepas tu bila dia masuk pada udara sejuk, udara dia jadi perlahan, maka dia akan dibias mendekati garis normal, iaitu pembiasan dia menjauhi bumi. Pada waktu malam, udara yang berhampiran dengan permukaan bumi adalah lebih sejuk. Gelombang bunyi dibias mendekati permukaan bumi. So kita dapat dengar dengan jelas lah. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi dengan lebih kuat. Biasanya soalan gini ni dia suruh awak cerita, dia dalam soalan pemahaman. Dia beri satu situasi, Ali mendengar dengan lebih jelas bunyi kereta api ataupun bunyi siren dari balai polis contohnya. Bunyi siren dari balai polis. Pada waktu siang hari, siren tidak kedengaran, tidak didengari oleh Ali contohnya lah. Terangkan mengapa. Terangkan mengapa. Maksudnya soalan tu soalan pemahaman. So awak nak kena faham dan awak jelaskan. Pada masa tu biasanya markahnya adalah 4 markah untuk kita buat penjelasan. Okey. Jadi macam mana nak buat? Kita kena cerita daripada satu persatu. Pada waktu siang hari contohnya lah, udara panas berada di permukaan bumi. Kena cerita. Okey. Bunyi akan dibias menjauhi bumi. Dan pada waktu malam, udara sejuk berada di permukaan bumi. Udara panas pula naik ke atas. Okey. Bunyi yang kedengaran dibias mendekati bunyi, menyebabkan Ali dengar pada waktu malam hari. Contoh. Kena cerita lah. Okey. Lagi di kawasan pembiasan juga. Kalau kita tengok di kawasan Tanjung, kawasan air cetek ni, Tanjung ni, kawasan air cetek. Tapi di Tanjung tu pula biasanya ombak mempunyai amplitud yang lebih tinggi. Amplitud yang lebih tinggi, maksudnya ombak tu lebih ganas pada Tanjung berbanding dengan Teluk. Teluk sini biasa orang buat pusat peranginan, biasa orang buat dekat Teluk. Sebab apa buat dekat Teluk? Sebab air dia lebih tenang. Kalau awak tengok ni, air sini kan jarak dia jauh-jauh kan. Jarak dia jauh. Jadi air tu tenang berbanding dengan dekat Tanjung dia rapat-rapat. Rapat-rapat. Rapat-rapat ni biasanya amplitude dia lebih tinggi. So dia akan menghempas. Sebab tu orang buat resort ke apa, biasa dia buat di Teluk. Di Tanjung tu biasanya orang tengok orang buat rumah api. Rumah api tu supaya kapal-kapal tidak melanggar. Tu tujuan dia. Okey. Sebab tu kalau kita tengok pantai-pantai yang comel berada di Teluk. Teluk Gadung, Teluk Lipat, Teluk Mokni. Teluk apa lagi? Teluk Romania, macam-macam lah. Okey. Jadi Tanjung ialah kawasan air cetek, manakala Teluk ialah kawasan air dalam. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari kerana gelombang air bergerak pada kelajuan yang seragam. Tapi bila dia sampai dekat Tanjung, dia akan berubah. Dekat Teluk dia pun berubah juga. Dekat Teluk tu kalau kita tengok bentuk Teluk ni adalah bentuk cekung. Kalau cekung dia mencapah. Jadi sebab tu kalau awak tengok ni dia mencapah ni. Dia. Jadi gelombang tu lebih tersebar. Berbanding dengan Tanjung, dia berbentuk cembung. So kalau cembung ni dia menumpu. Bila dia menumpu,
Tenaga kuatnya di Tanjung. Okey. Kalau awak bina jeti di Tanjung, sekejap jeti tu akan musnah pada waktu musim tengkujuh. Okey. Apabila muka gelombang air merembat daripada Tanjung, laju gelombang air berkurang menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. Muka gelombang air menuju ke arah teluk bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi, panjang gelombang lebih panjang. Okey? Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk tepi pantai. Ni. Kita tengok ni kalau gambar ni yang dirakamkan di mana lah weh. Tapi kalau kita tengok di Kuala Terengganu pun ada tak? Dekat kawasan mana tu? Pantai Batu Buruk. Dia ada buat benteng, dia buat comel. Kalau kita tengok pandangan daripada atas memang comel. Okey. Menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Okey. Pembiasan gelombang adalah disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Bagi gelombang air, laju gelombang berubah apabila kedalaman air berubah. Hal ini menyebabkan panjang gelombang turut berubah. Walau bagaimanapun frekuensi gelombang tidak berubah sebab frekuensi gelombang adalah ditentukan oleh frekuensi getaran sumber gelombang itu. Okey. So kalau kita pandangan daripada tepi gini kawasan dalam dia jauh. Panjang gelombang dia panjang. Tapi kawasan cetek dia pun dekat balik. Sampai di kawasan dalam dia jauh balik. Gitu. Tapi amplitude dia tetap sama lah. Okey. So kita boleh kira panjang gelombang tu, boleh kira frekuensi, boleh kira hal laju dengan guna rumus V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. Okey, kita tengok contoh lah. Okey. Gelombang satah mempunyai panjang gelombang 2 cm. Kita imagine gelombang satah gitu, panjang gelombang dia 2 cm. Katakan kita lukis sini, puncak ke puncak adalah 2 cm. Yang mana laju dia 8 cm. V dia masa ni 8 cm S-1. Merambat merentasi kawasan cetek. Okey, apabila gelombang tersebut memasuki kawasan dalam, laju dia menjadi sini 8. V dia 8. Okey. Lepas tu dia pergi ke kawasan dalam, dia jadi jauh, jarak gini. Okey. Kawasan dalam ni hal laju dia terus berubah menjadi 12 cm per saat. Okey. So soalan dia tentukan panjang gelombang. Okey, dia nak jarak gelombang ni, sini lambda, sini berapa. Macam mana kita nak kira? So kita boleh buat satu persamaan. Sebabkan gelombang ni adalah sama frekuensi, V sama dengan F lambda. Jadi V per lambda sama dengan F. Okey. Frekuensi kawasan dalam dengan frekuensi kawasan cetek adalah sama. So kita boleh buat rumusan bahawa V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. V1 tu apa? V2 tu apa? V1 tu V kawasan cetek, V2 V kawasan dalam. Lambda 1 tu apa? Lambda 1 tu lambda di kawasan cetek, lambda 2 lambda di kawasan dalam. Okey, jadi kita ada dah maklumat tu. So 8 per dengan 2 sama dengan 12 per dengan kita nak cari lambda 2. Maka boleh selesai lah. Lambda sama dengan 12 darab 2 bahagi 8. Okey, 12 darab 2 bahagi 8 berapa? 3. 3. Okey, so lambda dia adalah 3 cm. Boleh? Semudah saja. Itu contoh pengiraan dia. Dah. Ni pula contoh 2 ni, rajah 5.43 menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke kawasan Q. Kawasan P ni kita tengok jauh, maksudnya dia adalah kawasan dalam. Q tu ia lebih pendek, ni kawasan
cetek. Dalam kepala kita tu kita tahu lalu. Okey, jauh tu kawasan dalam, dekat-dekat tu kawasan cetek. Maka dia kata apa ni? Laju gelombang tersebut ialah 18 cm di kawasan P. Sini 18 cm S negatif 1. Di kawasan Q dia suruh kita cari. So guna rumus tadi lah. V per lambda V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Okey. V1 18 lambda. Lambda ni kita kena kira. Tengok sini 1, 2, 3, 4. So 12 kena bahagi 4. Berapa? 12 bahagi 4. 3. V2 kita nak cari. V2 kita tak tahu. Okey. Lambda ni kita tengok sini berapa sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 12 cm kena bahagi 8. 12 bahagi 8 berapa 1 point berapa 1.5. 1.5. 1.5. So 1.5 sini. Okey. Maka V2 kita boleh kira. V2 sama dengan 9 cm S negatif 1. Betul tak? So 9 cm S negatif 1. Boleh faham? Boleh? Faham. Untuk hari ni? Boleh? Jadi pengukuhan dia kena ada pengukuhan tau. Entah boleh faham. Walaupun tapi cikgu bersyukur dah saya tengok Pak MB1 ni ramai rajin-rajin. Beri tugasan memang ramai yang menghantar tapi adalah yang tidak menghantar. Tapi tak apa, cikgu tak paksa. Siapa tak ambuh check diri dia kan kita nak paksa tau. Okey. Boleh tak cikgu nak awak buat muka surat 201 buku teks bukan buku modul, buku teks. Buku teks rasanya semua orang ada. Buku modul pun semua orang ada. Tapi tak apalah. Ada setengah orang tu dia tak pernah buat dah hantar pun. Pelik sungguh rasanya. Dia tak ambuh ke check ilmu dia. Dan kita nak check tau. Ada kita belajar, kita nak check ilmu lah. Okay? Kita buat latihan, kita hantar ke cikgu untuk disemak. Sebab cikgu semak lah kurs kat takat ni. Okey. Latihan formatif 5.4. Ada 2 soalan saja. Boleh buat? Boleh. Sebelum kelas esok, kita boleh berbincang. Kalau ada yang tak faham lah. Tak faham nak buat. Kita tengok dulu awak boleh buat ke tak. Kalau tak boleh buat, kita bincang sebelum kelas esok. Maksudnya sebelum kita masuk ke subtopik lain. Boleh? Cuba buat dulu. Kalau tak boleh buat, kita boleh bincang. Sebelum sekejap. Sebelum tu awak boleh tulis nama dulu. Bukan tulis nama. Tulis tu saja tak apa dah. Tulis nama lah. Tulis nama sebagai kehadiran. Jangan leh lagi. Mana dah? Cari benda tak jumpa ni. Astaga. Komputer ni lambat lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa Kejap. Komputer saya hang pula. Okey, dah tulis lah nama? Dah. Alhamdulillah. Dah.
Okay. So hari ni kehadiran dia adalah 24. Ya. Tapi tak ada Iya ada ya. Iya. Tak ada. Sejak 2 menjak ni nama ya glamour. Cikgu yang disebut-sebut apa oleh cikgu dah tampak. So yang tak hadir adalah Iya dengan Nik Zahidah ha. Nik Zahidah tak ada? Tak ada. Macam biasa lah. Okay, orang lain hadir. So terima kasih banyak. Kita jumpa lagi esok. Cuba buat dulu latihan dalam buku teks tu. Okay. Buat kalau tu awak hantar nak semok jawapan. Kalau tak boleh buat, kita jumpa, kita bincang esok. Okay, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama. Sama-sama. Ain Akilah tu pergi mana tu?